Dalam satu kajian yang dijalankan oleh Perpustakaan Negara mendapati bahawa rakyat Malaysia membaca antara 9 hingga 10 buah buku setiap tahun pada tahun 2005 dan angka tersebut tidak jauh berbeza dengan kajian yang sama dilakukan pada tahun 1995. Nampak tidak banyak jauhnya jurang perbezaannya di situ. Dan hari ini kita bercerita mengenai bagaimana kita dapat masuk ke dalam hub e-book dan sebagainya. Dan saya mengatakan tadi bahawa kejayaan itu akan menjadi sekiranya kita ada budaya pembacaan yang cukup meluas di kalangan rakyat kita. Dan kita juga bersetuju tadi dalam blok pertama kita mengatakan bahawa teknologi memudahkan segalanya. Bagaimana dalam aspek ini kita dapat lihat bahawa dengan adanya teknologi pada hari ini, budaya pembacaan itu dapat ditingkatkan dengan lebih berkesan berbanding dengan strategi dan juga pendekatan yang dilakukan mungkin 10 tahun lepas. Bagaimana Tuan Haji memandang perkara itu? Bagaimana dapat kita seiringkan budaya pembacaan yang meningkat, penerbitan yang meningkat dan juga aspek teknologinya kita tidak ketinggalan? Menurut survei yang dibuat oleh para penerbit industri buku di Malaysia, sebenarnya dengan adanya teknologi maklumat jalur lebar semua ni, peningkatan pembacaan itu secara mendadak. Dia bermakna dalam 5 tahun kebelakangan ini, tahap pembacaan itu mengatasi 50 tahun yang lepas. Itu jauh. Maknanya lah jauh lebih maju lah. Soal minat membaca sudah ada. Sekarang ini yang kita nak ialah setiap cendekiawan dan juga masyarakat umum harus terus mengarang supaya ilmu itu dapat dikongsi oleh masyarakat terbuka. Sekarang ini profesor, kalau ikut kajian, tidak semua profesor mengarang buku. Kadang-kadang seorang profesor itu 10 tahun sebuah buku pun tak ada. Jadi di dalam hal ini, kalau boleh, kita mempunyai lebih 450,000 orang guru sekolah rendah dan sekolah menengah. Kalau dapat 10% saja mereka ini mengarang, 45,000 orang boleh menghasilkan 45,000 manuskrip. Jadi begitu juga profesor dan pensyarah. Lebih dengan ada 20 buah universiti IPTA dan beratus lagi IPTS, kan? Jadi menunjukkan di sini sumber untuk mengarang itu banyak. Orang atau tenaga kerja yang boleh mengarang itu pun ramai. Jadi industri kreatif negara, kita ada dasar tu. Jadi sejauh mana dasar ini dapat dicapai menjelang 2020, tertakluk kepada tepuk dada tanya selera. Sejauh mana cendekiawan kita, ahli fikir kita ini menerapkan apa juga ilmu yang ada untuk dikongsi secara meluas. Persoalannya sekarang, kebanyakan lebih 90% textbook untuk IPTA, IPTS adalah diimport. Soalnya apa jadi dengan cendekiawan yang ada di Malaysia ini? Kita import buku, sedangkan profesor kita, pensyarah kita, guru-guru boleh mengarang buku tersebut. Paling tidak kita harus terjemahkan buku-buku tersebut dan dicetak ataupun dikeluarkan, diterbitkan semula oleh penerbit tempatan. Sekarang dengan adanya e-book, sebenarnya tidak pula mengkesampingkan buku yang bercetak. Malah dia boleh komplement. Dalam kita menjangkakan kalau mengikut apa yang dikatakan dari sejauh mana boleh pupusnya buku yang bercetak, rasanya 100 tahun lagi pun tidak akan pupus. Itu soalannya sekarang. Soalnya sekarang sejauh mana kita mengambil peluang untuk mengarang. Sendiri karang, sendiri cetak, sendiri terbitkan secara online atau bercetak, dan sendiri jual. Jadi soalnya di sinilah key ekonomi, knowledge ekonomi. Masyarakat umum di Malaysia harus mengambil peluang dengan adanya jalur lebar, dengan adanya internet, sistem karang-mengarang atas talian ini, apa yang dipanggil e-book. Sebagaimana yang bloggers buat, dia boleh blog dengan 1-2 paragraf, dia sebenarnya boleh mengarang untuk buku-buku yang canggih. Sama ada fiction atau non-fiction. Saya ingin menarik perbincangan kita pada, kalau kita mengambil satu contoh di kalangan gerakan-gerakan di kalangan anak-anak muda pada hari ini, dengan fringe mereka, dengan penerbitan buku secara indie. Ini satu gelombang yang saya rasa cukup menarik sekali. Mereka mempunyai komuniti mereka sendiri, mereka menerbitkan buku dengan cara mereka sendiri, dan hari ini kalau dilihat, kalau dulu
isu seperti ISPN sebenarnya, mereka sudah pun mampu pergi ke tahap itu. Dan mereka ada pengikut mereka di sini. Ada sesuatu pemikiran di luar kotak di situ yang saya rasa perlu disahut dan juga perlu diberikan arah dan juga perlu diberikan dokongan oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab dan juga daripada pihak kerajaan sendiri. Sejauh manakah ini dapat disokong? Kerana dalam aspek itu ada ramai yang mengatakan bahawa anak muda ni tak minat membaca. Tapi dalam satu aspek kontradiksinya, adanya gerakan di situ. Ada yang mengatakan bahawa mungkin pihak-pihak penerbit perlu pergi turun kepada mereka daripada mereka terus mungkin banyak sangat birokrasi dan sebagainya untuk mereka terus memecah ke dalam arus perdana dalam penerbitan buku di Malaysia. Bagaimana pandangan? Jawapan yang tepat dalam hal ini ialah sejauh mana insentif itu ada. Sejauh mana dana-dana disediakan untuk membeli buku-buku yang dikarang sama ada atas talian atau yang bercetak oleh para pensyarah, para guru atau para pengarang. General public, masyarakat umum mengarang buku sejauh mana mereka boleh buat duit. Kalau kita lihat hari ini yang paling popular ialah buku-buku agama, buku-buku berbentuk novel. Itu jualan paling tinggi. Jualan paling tinggi dan mereka ada setengahnya pengarang sendiri hari ini jadi jutawan. Tetapi berapa orang? Persoalannya sekarang ialah masih kekurangan dana disediakan. Misalnya perpustakaan. Menurut statistik, perpustakaan negara Malaysia sendiri hanya menyediakan bajet 10-20 juta. Itu paling banyak. 10-20 juta ringgit untuk misalnya 40,000 orang pengarang atau 40,000 judul buku nak dikarang. Seorang baru dapat berapa? Jadi persoalannya kita, menurut kajian, kerajaan mesti menyediakan dana khusus untuk beli buku sama ada all atas talian atau buku yang bercetak sekurang-kurangnya 2 bilion setahun. Jadi dengan sendirinya, kalau ada insentif ini, kita beri anugerah, kita buatkan satu kata orang benchmark. Siapa yang karang 10 buku boleh menjadi jutawan misalnya. Kita jadikan ikon. Itulah sebabnya kita adakan Pesta Buku. Pesta Buku Malaysia misalnya pada 30 hingga 30 Januari tahun depan. 2013 kita akan isytiharkan sebagai Tahun E-book Malaysia. Itu kita nak cerita dalam blog yang seterusnya. Kita nak berhenti rehat seketika dahulu bila Tuan Haji menyebut mengenai penulis buku boleh menjadi jutawan. Itulah kita lihat kepada penulis buku Harry Potter sebagai satu contoh di mana ia dapat pergi kepada setiap lapisan masyarakat daripada kanak-kanak hinggalah ke peringkat dewasa, dan ikon-ikon seperti ini kita nak lahirkan dalam industri buku kita. Tak mustahil dilakukan kerana trend itu ada. Hari ini novel pun boleh jadi filem dan sebagainya, boleh popular dan juga masuk digabungkan sekali. Itu perbincangan agenda awal seterusnya ni. Kita nak lihat ke depan bagaimana pada tahun 2013, trendnya bagaimana dan bagaimana kita dapat menyahutnya. Itu perbincangan selepas ini. Kita berhenti seketika dahulu.